Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 18 Mac bersama saya Debbie Eminda Padan. Sesi persekolahan di sebahagian sekolah di Sibu berjalan dengan lancar dan teratur dengan adanya kaedah pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah. Menerusi kaedah ini, 5 modul ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan dipilih oleh pihak sekolah bagi melihat kesesuaian modul dalam mengendalikan proses bersurai pelajar selepas tamat sesi pembelajaran di kawasan sekolah. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, penggunaan modul ini amat penting dalam memastikan prosedur operasi standard SOP setiap pelajar dan ibu bapa dipraktikkan dengan cara yang betul. Jelasnya 5 modul tersebut adalah ruang menunggu di dalam kawasan sekolah, laluan terarah sehala, kawalan keberadaan murid oleh pihak berkuasa, murid bersurai secara berperingkat dan menunggu di dalam bilik darjah dengan menggunakan sistem panggilan. Mengulas lanjut katanya, modul ini ianya merupakan langkah yang komprehensif untuk memastikan aspek keselamatan dan kesihatan pelajar berada pada tahap yang tinggi, di samping mengurangkan kesesakan di kawasan sekolah. Apabila pelajar berada di depan gate, guru akan memanggil nama ibu bapa supaya mereka akan terus membawa pelajar tersebut. Ini untuk pelajar-pelajar yang menggunakan kereta. Dan satu lagi pintu, mereka adalah untuk pelajar-pelajar yang tidak memerlukan kenderaan. Jadi mereka hari ini telah dipisahkan supaya tidak berlaku kesesakan lagi. Beliau berkata demikian kepada RTM semasa melawat Sekolah Kebangsaan Abang Ali di Sibu. Dalam pada itu, beliau meniru ibu bapa untuk terus mematuhi SOP dalam membantu mengekang penularan COVID-19. Rata-rata ibu bapa yang mengambil anak-anak mereka di sekolah memberi reaksi positif dengan penggunaan kaedah tersebut dalam memastikan keselamatan dan kesihatan anak-anak mereka terjamin. Macam tu syukurlah, jaga SOP pelajar, jaga SOP mak bapak. Macam kira teratur lah. Alhamdulillah cikgu ambil pendapat ibu bapa dan usul-usul daripada ibu bapa lah untuk membuat sistem macam ni. So nampaknya okey lah. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu akan menjalankan pengesanan secara aktif ACD COVID-19 untuk lokaliti Kampung Hilir Sibu. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan JPBB Sibu, semua penduduk lokaliti Kampung Hilir dinasihat untuk datang membuat saringan COVID-19 pada hari ini dan esok bertempat di kawasan letak kereta Masjid An-Nur Sibu. Saringan pada hari berkenaan akan dijalankan bermula pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan penduduk diminta mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. JPBB Sibu juga menggalakkan penduduk kawasan berhampiran turut mendapatkan saringan COVID-19 tersebut. Kerjasama semua pihak amat dituntut dalam membendung penularan COVID-19 di Julau. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin, semua pihak perlu akur dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan agar Julau dapat kembali ke zon hijau. Roland Duat Jubin terus mengingatkan penduduk di pedalaman hendaklah menjaga kebersihan kendiri dan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa yang telah bersungguh-sungguh menjalankan tugas mereka. Beliau menyatakan demikian semasa membuat tinjauan di lokasi sekatan jalan raya di SMK Julau nombor 2 dan menyatakan ucapan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang telah menjalankan tugasan mereka dengan baik. Pada masa yang sama, beliau turut menyampaikan bantuan makanan dan minuman ringan kepada barisan hadapan yang bertugas di situ bagi menghargai pengorbanan mereka dalam menjalankan tugasan seharian. Sementara itu, penghulu Robert Datu berpendapat penduduk perlu ambil serius terhadap pematuhan SOP agar wabak COVID-19 dapat diputuskan rantaiannya. Jadi ingat mesti cara kena orang kita yang tadi mutus ke rantai COVID-19 tu, kita itu sama gerai yang main dia ada nisyak bakal take udah dulu semua. Perkembangan status COVID-19. Semalam terdapat 225 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan daerah-daerah yang melaporkan kes tertinggi adalah daerah Miri 88, diikuti Kuching 32 kes.
JPBN Sarawak menambah kes dicatatkan di Bintulu 30 kes, Serian 18, Sibu 13, Seri Aman 12, Kapit 11, Meradong 7, Bukit Mabung 5, Betong dan Samarahan masing-masingnya 4 dan Song 1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 13,110 kes. Semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak juga mengisytiharkan satu lagi kluster baru COVID-19 dicatatkan di daerah Miri, iaitu kluster Jalan Merpati. Pembudayaan integriti dalam kerja amat penting untuk mencapai visi dan misi Jabatan Hutan Sarawak JHS yang merupakan salah satu organisasi yang banyak menyumbang kepada pendapatan negeri. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Dato' Talib Sufilip mendedahkan sepanjang 5 tahun lepas, hasil kutipan daripada percukaian kayu balak adalah berjumlah RM1.561 bilion. Menurut Datuk Talib, pengurusan hutan yang berintegriti amat dititik beratkan bagi mengekal keseimbangan ekosistem hutan sekaligus memastikan pengeluaran hasil hutan dapat dikekalkan secara berterusan. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan perasmian sambutan Hari Integriti Jabatan Hutan Sarawak 2021 dan Prapelancaran Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP Jabatan Hutan Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu pengurusan hutan yang baik juga boleh membantu mengelak kejadian bencana alam. Beliau turut menyaksikan prapelancaran dokumen Pelan Anti Rasuah Organisasi Jabatan Hutan Sarawak. Bertahun lamanya mereka dicengkam krisis air, pernah mandi dan membasuh menggunakan sumber air parit, air kolam, air sistem saliran serta air sungai masin yang berlumpur. Perkara tersebut bukan asing bagi penduduk Kabong. Ia juga bukan sebuah sandiwara tetapi hakikat sebenar kehidupan penduduk kawasan ini yang tinggal di wilayah pesisir Sarawak. Perincian lanjut bersama wartawan Rosita Ampong. Deretan tong serta tangki-tangki air yang menghiasi pemandangan tepi-tepi rumah penduduk di Kabong jelas menggambarkan kepayahan hidup mereka selama ini tanpa bekalan air bersih yang mencukupi. Mereka mula menikmati bekalan air bersih yang lebih baik dengan siapnya pemasangan saluran paip utama dari tangki air Bukit Lebor ke tangki aras tinggi Kabong yang mula beroperasi pada 3 Mac lepas. Pemasangan saluran paip utama sepanjang 36 km itu merupakan sebahagian daripada komponen projek bekalan air daerah Kabong Pakis 1 yang bernilai RM107 juta. Sejak dalam minggu tu lah. Baru ada. Alhamdulillah saya dah makin pam naik rumah. Kuat deras. Kena tu alhamdulillah lah. Ada. Dapat juga saya ada guna pam. Kita mak kuat lagi pasang pam. Terima kasih juga kepada kerajaan negeri dan kepada Jabatan Bekalan Air Negeri Sarawak, Jabatan Betong yang telah berusaha betul-betul lumus untuk menyelesaikan masalah air di Kabong. Di sebalik senyuman gembira sebahagian besar penduduk Kabong ketika ini, terdapat beberapa kampung serta rumah-rumah panjang yang masih berduka dan bermasam muka. Ini termasuklah penduduk Kampung Nyabor, Kampung Sesang, Empelam dan Alit. Namun yang paling teruk terjejas adalah Kampung Gerigat yang mendakwa sudah seminggu mereka terputus bekalan air. Ini ditambah lagi dengan musim panas dan kering ketika ini. Buat masa sekarang, masalah air di Gerigat memang 100% tidak menerima bekalan air bersih. Untuk pusingan mendapat air memakan masa 4 hari ke 5 hari. Jadi bekalan itu memang tidak mencukupi. Kita ni nelayan. Bila nelayan memang kerap menggunakan air. Apatah lagi yang bersuami di rumah, yang isteri di rumah. Dengan anak-anak mereka lagi. Tinjauan kami di Kampung Gerigat mendapati kebanyakan tong serta bekas menyimpan air penduduk kampung semuanya kosong dan air perigi menjadi penyelamat yang hanya boleh digunakan untuk tujuan membasuh dan mandi. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar memberi komitmen masalah air di Kampung Gerigat akan dapat diatasi sebaik saja projek pembinaan tangki aras tinggi di Simpang Nyabor yang seperti anda dapat lihat di belakang saya ini siap sepenuhnya pada Mei tahun ini. Tinggal beberapa bulan sahaja lagi.
dan tangki aras tinggi ini mempunyai kapasiti air 3 juta liter. Kalau ikut keadaan sekarang, projek sambungan bekalan air ke kawasan Kabong perlu diguna pakai bersama dengan tangki air di Bukit Lobok, iaitu 4.5 juta liter bersama dengan tangki aras tinggi di kawasan Simpang Nyabor dan juga di Kabong. Dengan sumbangan dana dari pihak kerajaan negeri yang telah diumum oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kita betul-betul memenuhi kehendak-kehendak bekalan air untuk kegunaan penduduk. Berdasarkan jadual, projek bekalan air Kabong sepatutnya siap lebih awal iaitu pada suku pertama tahun ini. Namun, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkannya mengalami kelewatan. Ia dijangka siap sepenuhnya pada Ogos ini dan bakal memberi manfaat kepada kira-kira 5,700 isi rumah. Rosita Ampong, RTM. Majlis Bandaraya Miri MBM akan membina 7 taman mini untuk membolehkan penduduk setempat mengadakan aktiviti riadah serta bersenam selaras dalam menggalakkan penduduk menjalani gaya hidup sihat. Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang berkata, setakat ini 2 lokasi telah dikenal pasti iaitu di Spring Riam 2 dan Ocean Park yang kini telah siap pada peringkat fasa pertama. Adam Yee menjelaskan fasa pertama taman mini berkenaan telah siap dan kini proses membersihkan kawasan serta menambah baik taman dengan menanam pokok-pokok serta meletakkan bangku sedang dilaksanakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa membuat tinjauan ke Spring Riam 2 di Miri. Sementara itu, kawasan taman mini di Spring Riam 2 adalah seluas 530 meter persegi dengan bajet kasar lebih kurang RM60,000. Manakala kos untuk taman mini di Ocean Park pula menelan kos lebih RM100,000. Kedua-dua tempat tersebut telah dikenal pasti pada Julai tahun lepas dan akan dilengkapi dengan kemudahan asas. Baki 5 kawasan lagi masih dalam perancangan. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 18 Mac. Daftar diri untuk dapatkan vaksin COVID-19 bersama kita cegah penularan COVID-19. Sayangi diri, keluarga dan masyarakat sekitar anda. Patuhi SOP. Saya Debbie Eminda Padan. Salam hormat.